Pantang larang turun-temurun tetap dipegang oleh nenek, kukuh-kukuh untuk menjadi petua yang mesti dipatuhi. Dia tidak akan melanggar pantang larang dari yang sekecil-kecil hinggalah yang sebesar-besarnya. Kalaulah tidak disebabkan dia sudah bertekad tidak mahu lagi menjadi bidan lagi selepas saya dilahirkan. Memang neneklah satu-satunya bidan yang diharapkan oleh orang-orang kampung. Apalagi tatkala orang kampung tidak lagi menumpu ke hospital seperti sekarang. Memang bidan seperti nenek saya inilah tempat mereka bergantung harapan. Bukan nenek sahaja yang mereka perlukan. Dukun Samit dengan Mudim Engkol juga menjadi tumpuan mereka. Sewaktu Mudim Encol sunatkan Madun Calit, tiba-tiba sahaja darah turun membuat tidak henti. Terpaksalah dia menjemput Dukun Samit. Selepas Dukun Samit membubuhkan tasak yang diambil dari sawang di kasau atap, cepat sahaja darah Madun Calit berhenti macam air yang disekat empang. Dukun Samit juga tergesa-gesa menyuruh dijemput nenek saya sewaktu dia mengubati melah yang meracau-racau tidak menentu. Apabila nenek saya potongkan bawang merah yang ditenya ke dalam piring berisi minyak kelapa, lantas sahaja melah bangun tercengang-cengang tidak tahu apa yang telah berlaku ke atas dirinya. Memang mereka saling bekerjasama menghadapi kesukaran sewaktu dijemput orang kampung lantaran jauhnya pusat kesihatan dan jalan pula bertanah merah serta mengambil masa yang lama untuk sampai ke pekan ataupun bandar. Saya tidak sanggup lagi berbidan. Jelas nenek apabila dijemput orang setelah dia memutuskan tidak mahu lagi berbidan. Tidak sanggup dia untuk menempuh geruh jika digagahi juga membidankan ibu yang sarat mengandung. Sudah menjadi pantang larang dia tidak boleh membidankan anak sendiri. Namun tatkala emak saya terlantar sarat mengandung, nenek sendiri tidak dapat mengagak sama ada emak saya sampai resah ataupun belum. Tidak ada tanda-tanda emak saya akan bersalin sewaktu dia sarat mengandungkan saya. Sebab itulah ayah saya ke rumah Tok Haji dan Nenek Haji kerana kenduri sambutan Maulidur Rasul. Menjadi kezaliman setiap tahun akan diadakan kenduri menjelang maulid di madrasahnya untuk sama-sama bertahlil dan berselawat. Hanya sebelum maghrib tiba, tiba-tiba saja mak saya mula merasa perutnya sakit lantas melaungkan nenek dari tingkap disebabkan rumah kami saling berdekatan. Sewaktu nenek datang bersama dengan bapa saudara saya iaitu Usu Jusoh, hujan mula turun rintik-rintik. Memang nenek sudah tahu yang mak saya tengah sakit untuk bersalin. Kalau mahu dipanggilkan bidan lain, tidak sempat pula Usu Jusoh untuk ke rumah Tok Haji memberitahu ayah saya. Dalam keadaan terdesak itulah, nenek terpaksa menyuruh Usu Jusoh memberitahu ayah saya tentang keadaan ibu saya. Sebaik sahaja diberitahu mengenai emak saya yang hampir mahu bersalin, ayah saya cepat-cepat baliklah ke rumah. Tok Haji dan Nenek Haji terpaksa juga teruskan kenduri disebabkan jiran-jiran sudah diberitahu. Hairan juga ayah saya dengan keadaan tersebut disebabkan emak saya tidak ada tanda-tanda hendak bersalin kecuali mengikut ramalan bidang sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu lagi. Tetapi nenek saya sudah meraba perut emak saya. Memang terasa jelas rasa akan melahirkan itu sudah diketahuinya. Belum pernah lagi nenek tidak dapat mengesan tentang ibu yang sarat mengandung mahu melahirkan anak. Dia satu-satunya bidan yang berpengalaman di kampung itu. Bidan lain pun minta tunjuk ajar selepas dia bertekad tidak mahu berbidan lagi. Memanglah sudah sampai rasanya, kata nenek kepada ayah saya. Ketika ini abang tak apa yang disuruh jemput bidang dah. Belum lagi menjengah muka. Sebelum tu saya minta maaf kepada semua kalau ada dengar bunyi bising-bising sikit. Kanak-kanak sedang bermain. Allah. Baiklah kita teruskan. Hujan mulai turun dengan lebat menyebabkan ayah saya tidak senang duduk. Abang tak apa adalah anak angkat nenek. Kalau dah menjemput bidanah, tentu boleh singgah di rumah Pak Tua Mahat di Kampung Hulu. Kalau Pak Tua Mahat datang sebelum emak melahirkan saya, tidaklah bimbang sangat nenek. Tetapi saat cemas ini tidak dapat dielakkan apabila emak semakin sakit sebelum bidanah datang. Sebaik sahaja azan isyak di surau bersama dengan deruan hujan lebat, saya dilahirkan dengan nenek. Terpaksalah pula untuk membidankan. Mahu tidak mahu, nenek terpaksa juga melanggar pantang turun-temurun. Apakala membidankan anak sendiri yang dalam cemas sedemikian. Sebaik saja saya dilahirkan, nenek jadi serba salah kerana saya tidak menangis seperti bayi yang lazimnya. Dua belah tangan saya melekap ke telinga seolah-olah bercantum tidak boleh direnggangkan. Dalam keadaan tidak tahu apa yang mahu dilakukan inilah, Tok Haji dan Nenek Haji datang dengan berpayungkan daun pisang. Siapa yang bidankan anak ni?
Nenek Haji bertanya sebaik saja naik ke rumah. Saya sendiri besan. Sahut nenek lemah disebabkan terpaksa melanggar pantang larangnya sendiri. Ni, tapi budak ni tak menangis nampaknya. Ujar nenek kesal dengan kejadian yang menimpa saya. Nenek percaya tentulah akibat melanggar pantang larang yang menyebabkan saya dilahirkan tidak menangis langsung, seolah-olah bayi yang tidak bernyawa. Cepat-cepat Tok Haji mengambil saya, terus melekangkan tangan saya daripada melekap ke telinga dengan membacakan Al-Fatihah 3 kali. Sebaik sahaja tangan saya lekang daripada telinga, barulah saya menangis sama seperti bayi yang lain. Saat inilah Abang Tapa, dia sampai dengan Bidanah dalam keadaan basah kuyup. Setelah Bidanah sampai, nenek menyerahkan semua urusan kepadanya untuk mengeratkan pusat dan memandikan bayi. Kawan serahkan pada awaklah Bidanah. Ujar nenek terus saja mengelak. Tak usahlah risau besan. Tok Haji sengaja mengusik nenek yang resah dengan kejadian itu. Agaknya, budak ini lahir tengah menyeru azan. Sebab itulah dia tak menangis. Jelas Tok Haji sambil ketawa lembut. Disebabkan nenek saya kenal benar apabila melanggar pantang. Sudah berapa kali anak-anak yang melahirkan memang nenek tidak akan membidankannya. Setelah menyedari anak-anaknya hampir bersalin, nenek akan segera menjemput Bidanah. Tahu sangat Bidanah pantang larang nenek tidak boleh bidankan anak sendiri. Bukan takat membidankan sahaja, nenek juga memegang pantang itu. Maafkan saya. Bukan setakat membidankan sahaja, nenek pegang pantang itu sekuat-kuatnya, malah mencabut akar kayu di tepi hutan juga. Dia tidak akan melanggar petua. Selepas berselawat, sekiranya anak kayu itu tidak boleh dicabut, selepas sekali direntap, nenek tidak akan mengulanginya lagi. Dia akan cari akar kayu yang lain pula. Sebab itulah apabila mencari limau berlangir, nenek mudah saja mendapatkan limau tatkala pokok-pokok limau lebat tidak berbuah. Selepas puas mencari limau dalam kampung, sekiranya tidak ada juga pokok yang berbuah, nescaya nenek duduk tercongok di perdunya. Setelah menepuk perdu pokok 3 kali, nenek akan membacakan jampi serapahnya. Assalamualaikum, hai nenek kayu. Nenek penunggu segala batu. Aku nak minta sebiji limau buat ubat si Anu. Aku tahu asal-usul kau limau. Limpa Anu asal kau limau. Berkat la ilaha illallah. Setelah dihembuskan 3 kali ke perdu, pokok nenek itu akan mencungkil di perdu dengan hujung mata parangnya. Di situ nescaya tersembul sebiji limau sekalipun pokoknya tidak berbuah langsung. Memang siapa pun hairan bagaimana nenek boleh mendapatkan buah limau tatkala sebatang pun pokok limau dalam kampung itu tidak berbuah. Macam mana Kak Ibah boleh dapat buah limau? Bidanah sendiri hairan disebabkan dia puas mencari limau untuk melangir terbunyi uri. Ada di sebalik daunnya. Awak tu yang tak tengok betul-betul. Sahut nenek sengaja berahsia. Tetapi mereka tahu selepas nenek mencukil perdu pokok berkenaan, akan layu daun dalam tempoh 3 hari sahaja. Hanya selepas nenek membidankan emak saya itulah nenek menghidapi tokak di buku lali kakinya. Terpaksa dia pupukkan dengan pucuk daun kenan sampai berkerak-kerak keras, namun tokaknya tidak juga sembuh. Ketika ini pusat saya juga membengkak macam buah pinangnya tengah merah. Apabila diberitahu kepada Tok Haji mengenai pusat saya itu membengkak hingga bernanah, dia pangkah saja dengan kapur sirih. Tok Haji bacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas masing-masing 3 kali, diikuti dengan doa yang khusyuk daripada sanubarinya. Dalam sehari semalam saja bengkak di pusat saya itu surut tidak bertahan. Serentak itu tokak di ibu maafkan saya sebab ayat dia sedikit berpusing-pusing. Okey, kita sambung semula. Serentak itu tokak di ibu lali kaki nenek saya juga mengecut macam terung dicelur air panas. Memang nenek dapat mengagak segala geruh yang ditempuhinya disebabkan melanggar pantang berbidan. Bukanlah sehari dua dia mengamalkan petua yang diturunkan oleh arwah emaknya sebelum menjadi bidan kampung yang berpengalaman. Dia terpaksa ikut sama mencabut akar kayu, buat ramuan ibu bersalin sebelum diturunkan amalan berbidan.
Setiap akar kayu ditentukan khasiatnya. Biar hilangkan rengat menggunakan akar pasak bumi. Pecahkan angin, diramu pula dengan akar yang ditutup bumi. Kalau senggugut pula, carikan akar sangkabuana. Nenek dilatih supaya mengenali setiap jenis akar. Sebelum diturunkan petua, tidak boleh merentapnya diulang-ulang. Sekiranya tidak dapat dicabut, sebaik sahaja digenjur sekali. Selepas tahu ramuan akar kayu, barulah diajar amalan mengurut seluruh urat badan kalau dimasuki angin. Diurut songsang kalau senggugut, diurut pula menurun kalau terkena angin bisa, perlu dijampi sambar urat. Semuanya amalan yang diturunkan oleh arwah maknya yang mempunyai pantang larang yang wajib dipatuhi. Setelah mahir tentang urut-mengurut, barulah dia dilatih dengan menyambut bayi. Kalau sampai resah, memberi minum air selusuh. Jikalau songsang, jampikan uri. Kalau disambut syaitan, nenek akan membakar kemenyan, menyeru pendampingnya untuk membantu. Disebabkan menyeru pendampinglah, dia mesti mematuhi pantang larangnya, biar sempurna segala amalan yang diturunkan kepadanya. Kalau saya dah langgar pantang, cukuplah untuk saya berbidan. Tutur nenek perlahan sebaik saja tidak berdaya mengubat tokak di kakinya. Ketika ini dia sudah membakar, menyeru pendampingnya bersemuka setelah menyedari dia melanggar pantang. Kenapa yang awak bidankan anak sendiri? Gerutu Tok Syekh menjelma di depannya dengan jubah serba kuning. Habis, nak biar je anak kawan tu beranak tak berbidan. Sahut nenek mencebik bibir meluahkan rasa hati yang mendongkol. Tapi awak tak kerat pusat. Awak juga tak mandikan bayi tu. Ujar Tok Syekh perlahan memujuk nenek kerana nenek tidak melanggar pantang larang yang ditetapkan. Memang kawan tak langgar pantang. Tapi kenapa tokak di ibu kaki kawan ni? Marah benar nenek disebabkan tokaknya belum surut setelah berminggu. Tokak awak tu bukan pasal langgar pantang, kata Tok Syekh meyakinkan nenek. Jadi, apa keheknya? Nenek berang dengan riak Tok Syekh yang tersengih-sengih memandangnya. Awak tu terpijakkan tempat cembalang tanah yang berumah. Ujar Tok Syekh menuding ke arah ular hitam yang garang, mengangkat kepala di tepi belukar tempat nenek menebas tapak semayan padi. Kenapa Tok Syekh tak lindungkan kawan? Lantas nenek menyindirnya kerana tidak dapat bertahan daripada gangguan syaitan yang menjelma menjadi ular hitam di tepi belukar. Macam mana nak lindungkan? Sebab awak tu lalai sampai terpijak kat tempat dia. Dalih Tok Syekh terpaksa berundur apabila ular hitam itu mahu menerkam ke arahnya. Sambil berlegar-legar, Tok Syekh terpaksa memukul kepala ular itu dengan tongkat buluh tumpat yang berwarna kuning. Terpelanting ular hitam itu akibat dipukul kepala hingga bergulung-gulung menggelepar. Tetapi ular hitam tidak mengalah sekalipun terkitai-kitai kepala selepas dipukul kuat. Tubuhnya beransur-ansur jadi asap debu hingga bertukar menjadi perempuan tua dengan rambutnya beruban mengerbang serta muka berkerut hodoh. Belum sempat Tok Syekh mara ke hadapan memukul tongkat buluh tumpatnya, perempuan tua itu mengentakkan tongkat batang pembanyak hingga memancarkan api yang menyambar. Terpaksa Tok Syekh berundur ke belakang, lantas membuka serbannya, terus dikibaskan ke api yang menyala marak. Api yang marak itu bagaikan ditiup angin kencang, meliuk ke arah perempuan tua itu hingga hampir menyambar rambutnya yang mengerbang putih. Terdengar-dengar perempuan tua itu mengelak api. Terketar-ketar dia melompat ke atas busuk hitam dalam keadaan yang termengah-mengah. Awak nak berlawan sangat ni. Nak berlawan sangat awak ni Tok Syekh. Ejek perempuan tua hodoh itu melenggok-lenggokkan kepalanya laksana ular yang diterpa musuh. Kalau awak nak cuba, apa salahnya? Sahut Tok Syekh mengentak-entakkan tongkat buluh tumpatnya. Awak penghulu bunian, kenapa nak tolong bidan ibah ni? Terketar-ketar perempuan tua itu bersuara sambil mengerling nenek yang bersimpuh membiarkan asap kemenyan berlabun di tengah rumahnya. Kenapa pula awak jembalan tanah nak ganggu dia? Jerkah Tok Syekh mengejeknya. Selagi aku ada, jangan cuba nak ganggu sahabat aku ni. Dia memberi amaran menudingkan tongkatnya ke muka perempuan tua berambut putih mengerbang itu.
Tertunduk perempuan tua itu apabila Tok Syekh menuduhnya jembalan tanah. Saat ini, dia tidak dapat menyembunyikan dirinya setelah nenek dapat membaca rahsia perempuan tua berkenaan. Apabila perempuan tua itu cuba memusingkan badan, Tok Syekh menghembus ke arahnya, menyebabkan tiba-tiba saja jaring besi jatuh dari udara dan menyerkupnya. Terlalu marah perempuan tua yang berambut putih itu disebabkan terkurung dalam serkup jaring besi. Puas diketuk-ketuknya dengan tongkat batang beban, jaring besi itu tetap tersegam kukuh. Kemudian dia menggenggam pasir, lantas dilemparkannya ke arah jaring besi itu hingga terpokah bagaikan cair dilebur ke tepi. Terkekeh-kekeh dia ketawa mengejek sebaik sahaja dapat membolos keluar daripada serkup jaring besi itu. Ketika ini Tok Syekh membisikkan kepada nenek supaya membacakan unggun-unggun anggah-anggah datang nenek tongkat besi. Terlandar engkau, patah terpijak engkau mati. Mata kamu. Kamu budang badang. Siah kiri, siah kanan. Siahkan kata aku. Aku tahu asal kau jadi. Darah ular sekati munur asal kau jadi. Yasin kata Allah. Yasin kata Muhammad. Yasin kata baginda Rasulullah. Berkat la ilaha illallah. Habis saja membaca jampi serapah yang diajarkan oleh Tok Syekh, dia melihat Tok Syekh berundur ke belakang. Perempuan tua berambut gerbang putih itu terpingam-pingam apabila mendengar tanah bergegar bagaikan dipijak tapak kaki sebesar bukit. Nenek terus memejamkan mata membiarkan asap kemenyan melabun sehingga menyelubungi seluruh badannya. Di tengah-tengah gegaran tanah itu, dia mendengar suara Tok Haji mendehem jauh di udara. Apabila nenek mendongak, dia melihat Tok Haji berjalan di udara laksana berjejak di tengah halaman. Saya tidak sanggup lagi lindungkan bidan Ibah lah, Haji. Lemah saja suara Tok Syekh menunduk sebaik saja Tok Haji terjekat di hadapannya. Kamu juga makhluk Allah, tak berhak lindung sesama makhluk. Tok Haji mengingatkan Tok Syekh yang tersengih-sengih malu disindir. Tok Haji memang mengetahui sememangnya perempuan tua berambut putih yang menggerbang yang dipanggil jembalan tanah itu tidak akan mampu menewaskan Tok Syekh, iaitu penghulu bunian. Tetapi Tok Syekh sendiri tidak berupaya melindungkan nenek sekiranya diganggu. Kalaulah tidak disebabkan hati nenek cekal melawan gangguan itu, nescaya dia juga tewas tidak dapat bertahan. Kemunculan Tok Haji secara tiba-tiba itu menyebabkan perempuan tua berambut putih menggerbang itu menggelisah tidak menentu. Tatkala dia cuba menghambur dari busut hitam, kakinya tiba-tiba menjadi lemah. Menyeringai dia menampakkan kursi yang bergigi jarang, laksana anjing yang disorongkan belantan ke rahang. Aku bukan nak bermusuh dengan awak, Haji. Ujar perempuan itu ketakutan, menjadikan kulit mukanya yang bertambah berkedut bertambah hodoh. Tok Haji tidak peduli apapun yang dituturkan oleh perempuan tua berkenaan. Dia merenung tepat ke muka hodoh perempuan tua itu yang tergolek ke tepi busut hitam, terkial-kiai berpaut di situ. Belum sempat dia bangun berdiri tegak, Tok Haji mengisar tapak tangan, membacakan Al-Ikhlas 3 kali, menyebabkan perempuan tua itu terhenyak. Terketar-ketar, dia memegang pinggang dia bagaikan patah dihentak kuat. Nak bunuh aku ke, Haji? Rungut perempuan tua itu menyeka rambutnya yang beruban hingga menutup muka. Tetapi Tok Haji tidak hiraukan gerutu perempuan tua berkenaan. Dia bacakan Ayatul Kursi 17 kali, dihembuskan sekaligus ke muka perempuan tua itu, hingga tiba-tiba saja kulit mukanya cair bagaikan lilin dicucur api. Kulit mukanya juga luruh laksana kertas buruk yang terendam di air yang diramas-ramas kasar. Apabila perempuan tua mahu meraba kulit mukanya, biji matanya juga tersembul keluar menyebabkan dia menjerit-jerit tidak ketentuan. Tok Syekh yang melihat kejadian itu juga menjadi gemetar hingga tidak berani bercakap sepatah pun. Sebaik sahaja tubuh perempuan tua melebur menjadi debu, nenek juga tersentak di tengah-tengah rumah. Bara tempat membakar kemenyan juga sudah padam menjadi arang. Terasa seluruh badannya berpeluh dengan ombak dada yang termengah-mengah. Usu Jusoh yang berbaring di serambi sekadar mendengar nenek merungut-rungut sahaja di tengah-tengah rumah. Jikalau nenek membakar kemenyan tengah malam, memang Usu Jusoh tidak ambil peduli sangat. Dia tahu nenek menyeru Tok Syekh datang dan menjelma sekiranya dia terdesak. Lainlah kalau nenek memanggilnya mengambilkan air atau perkakas ubat-ubatan yang diperlukan, barulah Usu Jusoh membantu. Bangun pagi esoknya, nenek merasakan tokak di buku lali kakinya tidak lagi berdenyut sakit. Bengkaknya juga sudah mula mengecut.
Tatkala dia datang menjengah saya, memang nenek menghela nafas lega setelah melihat bengkak di pusat saya sudah seruh benar. Dia tahu memang Tok Haji yang doakan supaya bengkak di pusat saya cepat sembuh. Tidak lama selepas kejadian itu, tiap-tiap malam pula, saya kembung perut hingga menangis santak dini hari. Gelabah juga emak dan ayah saya disebabkan kembung perut itu sampai keras macam kulit tabuh surau. Puas ayah saya doakan, tetapi kembung perut itu hanya reda untuk seketika saja. Tatkala saya tenat menangis, ayah saya bacakan saja surah Al-Ikhlas sampai 100 kali. Habis saja ayah saya bacakan surah tersebut, lantas sahaja saya terberak tidak tertahan. Selepas terberaklah, barulah saya tidur nyenyak sampai ke pagi. Maaf tergeliat sikit bercakap sampai terbelak pula. Okey, baik kita teruskan. Tetapi pada malam itu esok pula kembung perut itu berulang kali. Kesal juga nenek kerana dia melanggar pantang larang berbidan. Sekalipun Tok Syekh memberitahu yang dia tidak melanggar apa-apa pantang larang yang ditetapkan kerana tidak memotong pusat dan tidak memandikan bayi. Macam mana pun, nenek tetap merasa dirinya bersalah menyebabkan saya sentiasa sakit sahaja semasa baru dilahirkan sampailah berusia 6 bulan. Biarlah nenek tak berbidan lagi. Beritahu nenek selepas bertahun-tahun dia mengambil keputusan nekat untuk berhenti terus menjadi bidan. Puas dipujuk orang-orang kampungnya, nenek tetap dengan keputusannya. Dia tidak akan menjadi bidan lagi selepas saja saya dilahirkan. Kenapa nenek mesti terima pantang larang? Sengaja saya mengusik apabila sesekali berkunjung ke rumahnya. Adat kita berbidan mestilah ikut pantang larang. Jelas nenek perlahan. Kalau di hospital nak jadi bidan kena pakai pakaian serba putih. Jadi pantang larang inilah pakaian bidan kampung. Tersengih-sengih nenek macam sindir saya. Nenek percaya gangguan yang saya alami semasa kecil memang jelmaan jembalan tanah yang mengambil kesempatan apabila nenek melanggar pantang larang. Tetapi Tok Haji sekadar menjelaskan, apa pun penyakit datangnya daripada Allah SWT untuk menguji kesabaran hamba-hambanya. Kejadian yang saya alami itu memang tidak pernah saya tahu langsung. Kalaulah tidak diceritakan oleh nenek, manalah saya tahu. Kejadian pusat saya membengkak sebesar buah pinang masak menyebabkan pusat itu tersembul sampai saja sembuh. Bimbang juga mak saya kalau bengkak berkenaan boleh menyebabkan perut berkulit lembut itu akan berlubang pesuk. Kalau siapa-siapa tahu apa maksud pesuk, P-E-S-U-K, boleh komen di bawah ya guys. Baik, kita teruskan. Tapi Allah mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Tutur nenek apabila kenangkan kejadian yang menimpa saya semasa baru dilahirkan dahulu. Hinggalah nenek meninggal dunia, memang dia tidak lagi mahu membidankan sesiapa sahaja setelah dia nekat membuat keputusan. Tetapi kemanapun dia pergi, orang-orang kampung tetap memanggilnya bidan juga. Sebab itulah terkejut juga saya apabila Ngah Khatib yang sudah lama berpindah ke Segamat memberitahu fasal nenek saya membidankan menantunya yang tengah mengerang sakit sebelum menjemput bidan klinik dijemput datang. Memang menantunya menjerah, dibenarkan bersalin rumah sahaja disebabkan bersalin kali kedua. Sebaik saja anaknya Sidin menunggang motosikalnya ke klinik bidan yang bertugas sudah ke kampung lain untuk membidankan orang. Gelabah juga Sidin disebabkan seorang sahaja bidan yang bertugas di kampung berkenaan dalam masa 2 orang ibu sarat mengandung hampir melahirkan anak. Terpaksalah Sidin berpatah balik. Setidak-tidaknya dia boleh meminta bantuan jiran-jiran supaya membawa isterinya ke hospital saja. Dalam keadaan senja semakin gelap, masih ada masa lagi kalau mahu membawa Mejirah ke hospital. Tatkala membelok masuk ke simpang kampungnya dari jalan besar, Sidin ditahan oleh nenek saya. Tergamam juga Saidin disebabkan dia kenal benar dengan ayahnya Ngah Khatib. Memang dia tahu ayahnya datang dari daerah yang disebutkan oleh nenek saya, tetapi sudah lama dia tidak jejak kaki balik ke kampung. Semenjak berpindah dari kampung halaman ke Segamat, Ngah Khatib tidak pernah lagi jengah muka. Apa sangat yang mahu diharapkan dia sendiri tidak ada saudara mara setelah kedua ibu bapanya meninggal dunia. Apabila kedua ibu bapa menumpang di tanah nenek untuk tegak rumah semasa di kampung. Mak Ibah, buat apa kat Segamat ni? Terkejut juga Ngah Khatib apabila anaknya Sidin membawa nenek saya balik ke rumah bersamanya. Aku
Aku ni nak ke rumah Angah, tak tahu pula kat mana. Keluhnya pendek sambil menunjukkan alamat saya sewaktu tinggal di Segamat beberapa tahun lampau. Dia tinggal sini ke? Terkejut juga Ngah Khatib apabila diberitahu saya ada di Segamat. Dia sendiri tidak cam muka saya walau terserempak sekalipun kecuali tahu sangat saya ni cucu bidan Ibah. Alamat tempat tinggal saya yang ditunjukkan oleh nenek itu memang jauh dari kampung berkenaan. Masakan pula nenek boleh sampai tatkala malam sudah bertambah gelap. Lagipun tidak ada lagi bas yang melintas setelah lebih jam 5 petang. Disebabkan Marijah semakin sarat mahu melahirkan anak, Sidin tidak peduli sangat kedatangan nenek yang menjadi tetamunya. Dia gelabah mahu membawa isterinya ke hospital sahaja setelah meminta pertolongan jiran-jiran. Mereka terpaksa pula mencari kereta sewa di pekan kecil yang berdekatan, sedangkan keadaan Marijah sudah tidak boleh ditahan-tahan lagi. Mak Ibah, tolong tengokkan menantu saya ni. Desak Ngah Khatib cemas melihat keadaan Marijah. Nenek saya tidak menyahut. Dia marah ke hadapan meraba-raba perut Marijah. Kemudian dia menggiling kepala sambil bertutur perlahan. Heish, songsang kedudukan budak ni. Lantas nenek meminta air segelas. Setelah diulurkan kepadanya, dia menghirup sedikit bagaikan terkumur-kumur. Kemudian disemburkannya ke perut Marijah. Apabila tangannya membetulkan punggung bayi di dalam kandungan yang terdorong ke bawah. Dengan menolak kepalanya ke bawah, tidak sampai beberapa minit, Marijah selamat melahirkan bayinya. Macam mana pun nenek enggan memotong pusat bayi. Terpaksa pula menunggu bidan klinik yang sudah dipesankan oleh Sidin. Dalam masa beberapa minit saja, bidan berkenaan sampai dengan termengah-mengah kerana dia tidak menyangka Marijah akan bersalin pada hari berkenaan. Tetapi dia tidaklah membantah setelah dibantu oleh nenek saya yang membidankan bayi berkenaan. Bidan klinik mengerat tali pusat dan memandikan bayi. Nenek bermalam juga di rumah Ngah Khatib sebelum esoknya berkeras mahu cari tempat untuk saya tinggal. Maafkan saya ulang semula. Nenek bermalam juga di rumah Ngah Khatib sebelum esoknya berkeras mahu cari tempat saya tinggal. 3 hari selepas Marijah selamat bersalin, Ngah Khatib mengajak anaknya Sidin mencari rumah saya. Dia percaya tentu nenek masih belum balik lagi ke kampung. Terhutang budi benar dia pada nenek setelah membantu untuk membidankan Marijah. Kalau nenek tidak datang dalam saat Marijah mengerang-erang sebelum bidan klinik sampai, memang Ngah Khatib mati akal. Apabila bidan Temah tidak berani membantu setelah meraba bayi dalam kandungan itu songsang, Kak Temah sendiri mendesak supaya Marijah dibawa ke hospital sahaja jika bidan klinik tidak sampai. Dalam saat cemas inilah, Ngah Khatib berulang kali menyebut nama nenek tentang kemahirannya membidankan sekalipun bayi itu songsang dalam kandungan. Tahu sangat Ngah Khatib disebabkan dia lama duduk di tanah nenek sampai berkawan rapat dengan Abang Taha iaitu anak angkat nenek. Tetapi Ngah Khatib tidak menyedari nenek tidak lagi membidankan setelah saya dilahirkan. Sehingga dewasa pun, Ngah Khatib tak tahu nenek tidak lagi berbidan disebabkan bekerja di estet. Hanya sekali-sekala menjengah emak dan ayahnya sahaja semasa hidup lagi. Selepas kedua-duanya meninggal, memang Ngah Khatib tidak balik ke kampung. Hampir tidak tercam saya sewaktu dia menjengah di halaman memberi salam. Macam mana Ngah tahu saya tinggal kat sini? Hairan juga saya. Tiba-tiba dia terjengah lantas mempelawanya naik ke rumah. Tersengih-sengih dia. Perkara dapat mana alamat tidak lagi penting setelah berjumpa setelah 20 tahun tidak bersua menyebabkan masing-masing banyak berubah. Tubuh dia sudah gemuk dengan kepala botak di tengah dan beruban rambut di tepinya tidak sama sewaktu dia balik sekali-sekala menjaga emak dan ayahnya. Lama dia menjengah-jengah ke dalam rumah saya macam mencari seseorang. Barulah Ngah Khatib memberitahu mengenai nenek yang membidankan menantunya Marijah. Kalau disebabkan nenek tidak memberi alamat, tentulah dia tidak akan tahu di mana saya tinggal. Takkanlah nenek yang bidankan? Getus saya tidak percaya. Betul Ustaz, saya yang bawa dia naik motosikal. Sampuk Sidin pasal terserempak nenek di simpang ke jalan besar selepas turun dari bas. Nenek dah tak nak bidankan orang lagi. Jelas saya selanjutnya. Dia kata nak ke sini. Tak ada dia datang. Ngah Khatib bertanya setelah menunggu nenek tidak juga keluar. Barulah saya menghela nafas sambil beristighfar panjang menginsafi akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terasa begitu kerdilnya diri di sisi Allah yang Maha Khalik. Tidak saya sedari pelupuk mata digenangi air menahan terharu menyebab di dada.
Apabila kenangkan seumur hidup tidak mahu lagi berbidan, tiba-tiba saja membantu menantu Ngah Khatib sewaktu lelaki itu berulang kali menyebut namanya. Kalaulah Mak Ibah, Mak Ibah ada, tentulah tak susah Marijah nak bersalin. Tidak putus-putus Ngah Khatib menuturkan setiap kali melihat anaknya Marijah mengerang-erang kesakitan. Sebab itulah tidak bertangguh lagi dia mencari tempat tinggal saya setelah nenek memberitahu akan ke rumah saya. Lagipun, sekalipun Sidin mahu menghantarkan, tetapi dia sekadar menyuruh anak muda itu menjaga isterinya. Sebenarnya, nenek dah meninggal lebih 15 tahun dahulu. Bisik saya perlahan menyebabkan Ngah Khatib tersentak tidak percaya dengan penjelasan saya. Ketika ini saya melihat pelupuk mata Ngah Khatib juga digenangi air mata.